Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya. Untuk subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, kita akan belajar tentang bab 5, aplikasi teknologi. Bagi aplikasi teknologi kali ini, kita akan belajar tentang reka bentuk sistem vertigasi. Okey. Sebelum ini, anda telah belajar 4 bab. Untuk pelajaran 1, awak dah belajar 4 bab. Reka bentuk dan teknologi. Awak dah belajar pengurusan projek. Kamu juga dah belajar proses reka bentuk. Dan yang baru lepas kita belajar adalah tajuk lakaran. Okey, empat tajuk ni, empat bab ni akan membantu kamu untuk belajar untuk membuat aplikasi, untuk belajar tentang aplikasi. Bab 5 ni dia dah aplikasi tau. Cuma kita buat aplikasi sistem vertigasi. Pengetahuan yang awak dah ada tu digunakan untuk mereka bentuk sistem vertigasi. Dia cerita dia nanti 4 bab punya pengetahuan tu, pengetahuan yang awak dah belajar 4 bab tu, kita nak design mereka bentuk ni. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita design, kita akan design sistem vertigasi kita sendiri. Tapi sebelum kita belajar tentang design sistem vertigasi, kita kena tahu sedikit tentang definisi sistem vertigasi ni. Apa dia sebenarnya sistem vertigasi ni? Dia adalah salah satu inovasi dalam teknologi pertanian. Setiap teknologi dalam dunia ni pasti akan ada inovasi yang baru. Mesti ada kaedah yang terkini. Okey, untuk tahun 2021 ni awak diperkenalkan lah. Untuk pelajaran 1 ni awak diperkenalkan dengan sistem vertigasi. Sebelum kita mulakan sistem vertigasi ni, kita ada 3 faktor yang perlu diambil kira lah. Yang pertama, keluasan tanah ataupun kemudahan. Kedua, jenis tanaman. Ketiga, iklim dan kos. Ketiga-tiga faktor ni sebenarnya mempengaruhi jenis ataupun bentuk sistem vertigasi yang akan kita gunakan nanti. Dan sebenarnya sistem vertigasi ni pun inovasi ni wujud hasil daripada permasalahan ataupun situasi-situasi yang mana penanaman secara konvensional tu dah tak sesuai. Jadi bila dia tengok tak sesuai, macam keluasan tanah terhad ke, ataupun jenis tanamannya tu tanaman yang lebih cantik hasil dia jika digunakan kaedah vertigasi. Idea tu datang daripada 3 faktor ni. Untuk pengenalan sistem vertigasi ni, ini sedikit pengenalan dulu. Sebelum kita belajar reka bentuk, kita kena tahu apa yang kita nak reka ni. Kalau kita tak faham vertigasi ni, macam mana kita nak mereka bentuk kan? Betul? Jadi yang pertamanya kat sini, sistem vertigasi menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Sistem pengairan pembajaan maknanya baja dia tu dalam bentuk cecair. Dia akan disalurkan dengan rapi. Maknanya air dengan baja dah campur. Jadi dia akan masuk atau akan sampai ke tumbuhan dalam keadaan yang terkawal. Maknanya kita yang kontrol dia dengan bantuan teknologi lah. Sistem vertigasi ni walaupun dia canggih, tapi dia masih memerlukan cahaya matahari. Jangan nanti awak sangka sistem vertigasi saya tengok kalau dekat tempat saya tu cikgu berbumbung, dia tak ada cahaya matahari. Tak, dia masih ada cahaya matahari walaupun berbumbung, sebab dia gunakan bumbung yang cahaya boleh tembus. Sebab vertigasi ni dia memerlukan matahari, tanaman memerlukan matahari dalam sistem vertigasi at least sekurang-kurangnya 6 jam untuk tujuan fotosintesis. Fotosintesis ni apa? Sains dah belajar kan? Apa dia fotosintesis? Kalau tak tahu kena tanya cikgu sains. Satu homework awak tu.
Okey. Tadi kita dah tahu baja di menggunakan sistem pengairan baja. Okey. Kat sini dia tulis larutan baja ke zon pengakaran serentak menggunakan sistem pengairan. Apa maksud serentak? Maknanya kalaulah awak susun tumbuhan awak macam ni kan, ada 4 polybag kan dalam gambar ni, dia baja dia akan masuk serentak. Maknanya bila dia lalu ni dia akan masuk serentak ikut salur ni. Kalau katakanlah awak tanam macam ni, gambar ni pokok strawberry kan, katalah awak tanam 1 ekar 2 ekar keluasannya, awak mungkin hari ni mampu untuk baja katalah 1 ekar je, awak dah penat. Kalau kaedah konvensional awak dah letih ke, ataupun tiba-tiba cuaca hujan ke, awak terpaksa berhenti kerja kan, berhentikan kerja pada hari tersebut. Jadi yang selebihnya, pokok yang selebih ni tak dapat dibaja pada hari yang awak nak, awak kena sambung kerja tu esok. Katakanlah awak dah baja dalam 1 ekar kebun strawberry awak, masuk ekar yang kedua tu dah tak sempat, dah petang, dah maghrib, nak balik solat ke apa, awak dah tak boleh nak sambung kerja tu, kena sambung hari yang lain, hari esok ke, kena esoknya awak demam, dah lusa pula. Tapi kalau kena kaedah fatigasi, dia serentak. Bila awak on switch je, semua benda ni akan bergerak serentak. Jadi pokok ni semua dibaja pada hari yang sama. Nanti hasil dia, pokok ni sama, dia punya lebih kurang sama dia punya saiz dan juga hasilnya, sebab awak yang kawal. Dan satu lagi, dalam kaedah fatigasi ni kita menggunakan kokopit ataupun sekam padi sebagai media tanaman bagi menggantikan fungsi tanah. Maksud media tanaman ni, maknanya tanaman awak ni, tumbuhan awak tu ditanam di atas kokopit ataupun sekam padi. Di dalam kokopit atau sekam padi, dia tak gunakan tanah macam kaedah konvensional. Sebabnya inilah dia sistem fatigasi. Dia bersih, dia tak gunakan tanah. Kokopit tu apa? Mesti ada pelajar yang sibuk nanti tanya, cikgu, kokopit ni apa? Dia bukan Coco Crunch. Coco Crunch tu sarapan pagi awak. Kokopit ni adalah jeng sabut kelapa. Kokopit ni, dia dalam buku dia tulis kokopit, kita ikut gunakan kaedah ni kokopit lah. Jadi sekam padi awak tahu kan, sekam padi, kokopit. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita uji sikit minda kita. Jadi apa jawapan untuk soalan-soalan uji minda untuk setakat yang kita dah belajar ni? Kita test lah. Sistem fatigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan ruang kosong yang rapi. Sistem pengairan apa tadi saya sebut? Sistem pengairan pembajaan yang rapi. Nombor 2, media tanaman seperti ruang kosong dan sekam padi digunakan untuk menggantikan fungsi tanah. Siapa yang lupa, boleh tengok balik video tu. Drag lah sikit, rewind. Sistem fatigasi memerlukan ruang kosong sekurang-kurangnya selama 6 jam untuk tujuan fotosintesis. Apa yang sistem fatigasi ni perlukan? At least 6 jam. Tadi dah diterangkan kan? Saya percaya kalau awak ikuti video ni, tak skip, awak boleh jawab soalan ni dengan mudah. Okey, mari kita pergi next slide. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, pasti akan ada satu persoalan. Sistem fatigasi ni dengan hidroponik ni sama tak cikgu? Ramai juga pelajar yang sebenarnya dah terdedar dengan sistem hidroponik. Sebenarnya sistem fatigasi ni salah satu cabang hidroponik. Ibu dia senang kata hidroponik. Dalam hidroponik ada beberapa kaedah. Salah satu daripada kaedah itu adalah kaedah yang menggunakan sistem fatigasi. Kita akan belajar tentang hidroponik sekejap.
Sebelum kita pergi lebih jauh mitigasi, ini pengenalan dulu. Kita tengok sejarah dia. Yes, awak lihat dalam Rajah 5.1 ni, dia sama dengan buku teks awak. Dalam hidroponik ada teknik aliran dalam, teknik aliran cetek, teknik takung, teknik pasang surut, teknik aeroponik dan teknik pengairan titis, atau juga dikenali teknik aggregate. Dan dalam teknik pengairan titis ni adalah sistem fertigasi. Sistem fertigasi ni tergolong dalam keluarga dia, teknik pengairan titis. Ni asal usul dia ni yang kita nak belajar yang ni. Tapi dia duduk dalam teknik pengairan titis. Yang ni semua ni kita akan belajar sebagai pengenalan untuk pengetahuan awak. Kita akan nampak nanti perbezaan dia. Okey. Untuk hidroponik, teknik aliran cetek. Ini yang pertama, teknik aliran cetek. Ini kita belajar sebagai pengetahuan. Dalam teknik aliran cetek, larutan baja disalurkan dalam palung. Ni palung bekas yang atas ni, yang tempat tumbuhan ni. Saya tunjukkan sikit. Ni dipanggil palung ni, bekas ni. Yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Pam. Okey, ni pam. Digunakan untuk menyalurkan larutan air baja ke dalam palung. Jadi bila pump ni on, dia akan naik masuk ke sini, dia kena kat ujung akar ni, dia akan turun balik, dia akan cycle je. Ini teknik hidroponik tau. Ini bukan cerita fertigasi, ini cerita hidroponik. Teknik aliran cetek. Ini yang pertama. Cetek kan? Ni kan cetek. Nampak dia kena ujung akar ni. Tu sebab dia panggil cetek ni. Cetek ni. Ni. Sebab dia air dia sikit je kat atas ni. Tu dia panggil cetek. Yang kedua, hidroponik, teknik aliran dalam. Kalau awak tengok gambar ni pun awak dah faham dah. Perbezaannya hanya dari segi penggunaan saiz palung. Ada palung yang lebih besar, lebih lebar dan lebih tinggi, serta paras air pada akar dia lebih tinggi. Ni lebih tinggi paras air dia maksud dia. Nampak ni, akar dia tenggelam sampai sini. Air ni paras air dia. Sebab tu dia panggil aliran dalam. Senang awak nak ingat. Yang tadi dia cetek, yang ni aliran dalam. Sama, dia menggunakan pump. Ini bekalan elektrik. Okey, air naik, masuk ke dalam palung. Akar semua tenggelam. Ni bila air dah sampai sini, dia akan turun balik. Dia akan cycle je, dia akan ikut je ni. Ini hidroponik yang kedua lah. Hidroponik yang ketiga, dia menggunakan teknik takung. Kalau awak tengok dekat teknik takung ni, awak tak nampak pump dan tak nampak elektrik kan? Okey. Biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Jenis takung yang digunakan haruslah tidak telus cahaya. Tidak telus cahaya ni maknanya cahaya tak boleh masuk dalam bekas ni. Tidak serap panas dan tidak berkarat. Kenapa dia tak nak ada cahaya kena dekat air ni? Dia tak nak cahaya kena pada bekas ni supaya nanti kulat, supaya tidak berkulat. Dia memang terus gelap. Dia pun tak nak yang serap panas dan tidak berkarat. Tidak telus cahaya. Okey. Ini pengenalan je. Belum masuk fertigasi lagi. Dia masih hidroponik. Yang keempat, teknik pasang surut. Kalau awak tengok dekat sini, teknik pasang surut, yang ni motor akan tolak air masuk ke dalam palung. Bila air ni penuh, dia akan keluar balik dekat sini. Ini dipanggil pasang surut. Alat pengatur masa digunakan untuk mengawal pengaliran larutan baja pada tanaman. Larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam takungan. Okey, dia akan turun balik. Ini masukkan air, dia akan turun balik. Ini pasang surut. Macam air laut, ada pasang, ada surut.
Yang ni pula dia menggunakan pengatur masa. Alat pengatur masa ni apa dipanggil bahasa Inggeris? Mungkin anda belajar tak faham pengatur masa. Ni adalah timer. Dia adalah timer. Dia ada masa dia akan on off. So bila dia on, air masuk. Sampai masa dia stop, tak ada air masuk, dia akan turun daripada sini. Dia akan berulang-ulang sistem ni. Yang kelima, aeroponik. Hidroponik, kaedah aeroponik. Aero ni adalah udara. Sebenarnya dia macam aeroplane. Awak senang nak ingat aeroplane. Kenapa dia panggil aeroponik? Sebab dia gunakan nozzle. Akar tanaman yang tergantung di udara. Nampak tak ni tergantung? Dia tak tenggelam dalam air tau. Disembur dengan larutan baja secara semburan kabus melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. So dekat sini awak pasang timer. Maaf, dekat sini ni timer. Ni motor awak. So dia akan pasang timer. Setiap berapa minit ataupun setiap berapa jam dia akan spray, dia akan semburkan larutan baja ke akar pokok. Dengan cara ini, akar akan cepat menyerap nutrien. Aeroponik merupakan inovasi terbaru dalam hidroponik. So dalam tadi awak dah belajar 1, 2, 3, 4. Aeroponik ni yang paling latest Dia spray je. Okay. Kalau spray ni basah tak? Ada tak baki air? Ada tak tempat nak turun? Ada. Kat bawah ni nampak ada lubang. So kalau ada baki-baki air ni, dia akan turun balik masuk ke dalam takungan kat bawah. Okay. Okay, yang ni baru kita jumpa hidroponik, teknik pengairan titis. Fertigasi termasuk dalam keluarga ni lah, dalam jenis ni. Teknik pengairan titis juga dikenali sebagai teknik aggregate. Ini adalah yang paling berkesan. Setakat ni teknik ni boleh dianggap, diiktiraf sebagai paling berkesan kerana bekalan air dan campuran baja disalurkan terus ke akar pokok mengikut masa yang ditetapkan. Sistem ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis atau pita titis. Pen penitis menyalurkan air melalui tiub mikro. Yang gambar strawberry tadi yang ada dia masuk ke dalam bekas strawberry tadi tu. Tu kita panggil tiub mikro. Ujung dia ni ada pen penitis. Pita titis dengan pen penitis benda yang sama menyalurkan air melalui lubang-lubang halus emitter yang berada di sepanjang pita tersebut. Okey, ini nanti kita akan belajar. Yang ini adalah sistem fertigasi kita. Okey, so kalau orang tanya adakah fertigasi ini adalah salah satu kaedah dalam sistem hidroponik? Yes, betul. Sistem fertigasi ini salah satu kaedah dalam keluarga ataupun dalam tajuk hidroponik. Tapi dia adalah teknik pengairan titis. Yang lain tu hidroponik juga tak? Hidroponik juga. Tetapi yang lain tu adakah dia fertigasi? Bukan. Fertigasi salah satu dalam kaedah hidroponik. So kita test sikit setakat ni. Okey. Kaedah hidroponik yang manakah anda rasa tidak menggunakan sumber bekalan elektrik? Jadi hidroponik ada 6. Awak rasa kaedah yang mana yang tak gunakan sumber bekalan elektrik? Okey. So awak jap isi tempat kosong tu untuk nombor 4. Untuk nombor 5 tuliskan betul atau salah berdasarkan pernyataan berikut. Sistem fertigasi adalah antara kaedah hidroponik teknik pengairan titis. Betul ke salah? So, berdasarkan video tadi, berdasarkan apa yang dah dipelajari tadi, awak tuliskan jawapan awak ya. Okey. Sudah sedia? Kita teruskan. Jadi persoalan dia sekarang ni, apakah tanaman yang sesuai dengan sistem fertigasi? Okey. Sistem fertigasi ni, antara tanaman yang sesuai, tengok gambar apa awak dah tahu kan. Meriah ni. Yang pertama ni tomato, cili merah, timun jeput, terung, strawberry dan juga pokok hiasan macam pokok
Rose Jepun lah, kalau ikut gambar ni pokok Rose Jepun lah. Dia sesuai untuk sistem fertigasi. Okey. Ni. Jangan awak pergi tanam kelapa sawit ke durian musang king ke guna kaedah sistem fertigasi atau dia tak sesuai lah. Kalau awak pasal pokok yang sesuai ni semua pokok yang boleh masuk polybag Kalau awak nak tanam pokok durian sampai 10-15 tahun baru berbuah ke, saya rasa tak sesuai lah. Ada pokok sampai 20 tahun baru berbuah. Kalau pokok yang senang kata mengeluarkan hasil, sampai dia keluar hasil saiz dia kecil je. Itu sesuai untuk fertigasi. Okey, sekarang ni kita tengok apakah tujuan menanam secara fertigasi ni. Apakah tujuan dia? Yang pertama, mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah seperti Phytium, Fusarium, Rhizoctonia dan juga penyakit layu bakteria. Ini yang pertama. Sebab antara masalah kita tanam di atas tanah ni, dia ada penyakit bawaan kulat tau. Jadi kita sekarang ni pening. Kadang-kadang awak tanam, awak dah siram, dah baja, tapi pokok layu, pokok sakit. Dia sebenarnya ada kulat dekat tanah tu. Yang kedua, memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman. Dan yang ketiga, baja lebih berkesan kepada tanaman. Okey. Jadi kita nak belajar tentang 8 kelebihan menanam secara fertigasi. Yang pertama kelebihan dia ialah baja dapat diserap dengan cekap dengan kadar 85% berbanding penggunaan kaedah tabur hanya berdasarkan kajian yang telah dibuat hanya dapat serap dalam 30% je. Jadi maknanya kalau awak tabur baja, kalau kaedah konvensional tu 70% akar tak dapat pun sebenarnya, 30% saja yang sampai kepada akar. Tapi kalau awak guna kaedah fertigasi, daripada 100%, 85% kadar dia sampai 85% akar ni dapat serap. Macam kalau saya bagi nasi 100 butir, 85 butir sampai ke akar ni. Agaknya kalau manusia ni, si mulut dia agaknya 85 butir tu dapat masuk ke mulut dia. 15 butir tu mungkin tak dapat lah, tak sampai ke akar. Tapi kalau guna kaedah yang tabur tu hanya 30% saja sebenarnya. Jauh beza kan. Yang kedua, penggunaan air secara efisien. Jadi air terus diserap ke akar. Okey, diserap oleh akar. Jadi kalau awak siram tu dia sampai ke akar pasal kita dah letakkan pita titis tadi ke dalam medium tanaman. Jadi akar terus dapat air. Yang ketiga, pembajaan dilakukan serentak. Okey, itu tadi saya dah terangkan. Dan juga kita boleh kawal dari segi jumlah dan keperluan baja sesuai mengikut peringkat umur pokok. Ini kelebihan yang ketiga, dia ada 8. Keempat, menghindar masalah penyakit kerana menggunakan media tanaman dan persekitaran yang bersih. Oleh kerana media tanaman kita tadi apa? Kokopit dan sekam padi, kita tak gunakan tanah, kita dapat elakkan penyakit bawaan tanah. Dan persekitaran dia bersih. Awak tengok ni, ini sistem fertigasi terbuka ni. Nampak bersih kan? Yang kelima, mengatasi masalah tanah tidak subur, perumah kepada penyakit dan perosak tanaman. Bila tanah yang tak subur ataupun tanah yang diduduki oleh penyakit dan perosak tanaman, ni semua sebab tanah lah. Bila kita gunakan kokopit dan juga sekam padi, masalah ni dah tak ada. 6. Masalah merumpai sangat rendah. Rumpai ni apa? Ni dia. Rumpai yang suka menumpang kat dalam tanah kan. Kalau kita tanam kaedah konvensional tu, sekejap dah kena cabut rumput-rumput, rumpai-rumpai sekeliling tanaman kita tu. Kita tak nak rumpai ni duduk kongsi makanan, kongsi baja. Maksudnya kongsi nutrien, khasiat daripada tanah tu kita terpaksa kongsi. Kita tanam pokok tomato, tapi keliling dia rumpai. Bila kita tabur baja, rumpai pun dapat makan sekali. Kalau kaedah fertigasi, rumpai ni sangat rendah. Rumpai susah nak duduk dalam kokopit ataupun sekam padi ni.
7. Kos operasi seperti penggunaan air, baja dan tenaga buruh dapat dikurangkan. So kita tak payah pakai pekerja ramai nak siram pokok ke apa, sebab semuanya kita dah gunakan sistem pengairan pipe tadi, semua kita dah gunakan. Jadi kita tak perlukan orang untuk kerja ramai-ramai. Itu maksud dia. Tapi tentang kos operasi ni nanti saya akan terangkan lagi. Kos operasi dia tak sama dengan kos bahan dan sebagainya, sebab kita kena ingat yang dapat dikurangkan ni adalah kos operasi seharian. Maknanya macam nak siram air kita tak payah pakai orang, baja kita tak payah upah, sebab semuanya kita dah boleh buat. Maknanya kos operasi yang kita dapat kurangkan ni adalah kos operasi. Jadi perkataan operasi ni jangan tertinggal. Dan 8 awak tengoklah ni, peningkatan hasil tanaman. Okey, kita uji sikit minda kita. Akar tumbuhan dapat menyerap sehingga berapa peratus penggunaan baja jika melalui kaedah tanaman fertigasi. Yang ketujuh, tuliskan nama penyakit bawaan tanah selain penyakit Fitium, Fusarium dan laju bakteria. Ini jawapan dia apa? Boleh rujuk buku teks, boleh rujuk video ni semula kalau lupa. Jadi dekat Malaysia ni, kaedah penanaman fertigasi ni ada dua. Yang pertama adalah kaedah SPH, struktur perlindungan hujan. Satu lagi adalah secara terbuka, tanpa perkataan tanpa ni jangan lupa, tanpa SPH. Ni open. Satu SPH, satu open. Saya selalu macam tu nak ingat, nak senang hafal. Okey, untuk kaedah SPH, awak nampak ni dia ada bumbung kat sini. Itu dia struktur perlindungan hujan. Kalau awak nak perlindungan hujan, awak pergi kat bumbung ataupun pegang payung kan. Pokok ni tak ada tangan nak pegang payung, jadi kena pasang bumbung. Penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan ataupun SPH dapat melindungi daripada hujan lebat dan cahaya matahari yang terik. Bumbung SPH dibuat daripada bahan plastik yang mempunyai lapisan perlindungan ultraviolet ataupun UV. Bumbung ni rangka dia boleh menggunakan kita boleh gunakan kayu, paip besi, plastik ataupun bahan-bahan kukuh yang lain. SPH juga lebih berkesan sekiranya jaring kalis serangga dipasang. Maknanya dah pasang bumbung, keliling dia kiri kanan sebagai dinding tu kita pasang net, jaring untuk jadi dinding bagi mengawal serangga. Jadi serangga nak masuk tak boleh pasal awak dah kepung keliling. Ini kalau sistem SPH lah. Kalau dia ada bumbung cikgu tapi tak ada dinding, adakah ia masih dikenali sebagai SPH? Ya. Dinding ni optional, maknanya pilihan awak nak pasang jaring dinding ke, jaring kalis serangga atau tidak, terpulang anda lah. Tapi bumbung, bila awak pasang bumbung je, kita akan panggil dia sebagai SPH. Dia menggunakan sistem SPH lah. Kebaikan SPH ni ialah tanaman dapat dielakkan lah. Kita dapat elakkan tanaman daripada cepat layu. Sebab kena cahaya matahari terlalu kerap pun kadang-kadang tanaman jadi layu. Ada tanaman yang kalah dia tak boleh kena matahari terlalu lama, terik. Kadang-kadang musim kemarau tu panas sangat, dia kena matahari lama dia boleh layu. Yang kedua, kita dapat mengelakkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat. Dan yang ketiga, kita dapat mengurangkan penggunaan racun perosak. Bila tak ada serangga, kita tak payah guna racun. Sebab tak ada serangga, kita tak memerlukan. Sebab tu dia penggunaan racun dapat dikurangkan. Kaedah yang kedua tadi, tanpa. Ini perkataan tanpa ni. Tanpa SPH ataupun dikenali sebagai secara terbuka ataupun open. Macam ni awak nampak tak ada bumbung apa-apa kan. Ini fertigasi juga. Tapi dia tak ada bumbung, dia terbuka. Okey. Tanaman fertigasi tanpa SPH boleh diletakkan di tempat yang terbuka tanpa bumbung. Okey, betul lah tu. Dah cakap tadi. Cuma semasa musim hujan, air hujan akan bercampur dengan air baja di dalam polybag. Ini akan menyebabkan kandungan baja dalam media tanaman menjadi cair.
awak dah sukat penggunaan baja yang nak disalurkan. Tiba-tiba hari tu hujan. Jadi awak kena ingat satu perkara lah. Baja tu akan jadi cair pasal dia dah campur dengan air hujan. Air hujan masuk dalam polybag. Penanam juga perlu menggunakan racun kulat dan racun serangga. Kenapa nak kena guna? Sebabnya awak jangan lupa bila awak tak gunakan bumbung, tak gunakan SPH dan awak tak ada dinding pelindung daripada serangga tadi, awak tak pasang jaring pelindung serangga, jadi tanaman awak terdedah kepada kemungkinan serangan kulat dan serangan serangga. Okey, kita uji last 8, 9, 10. Bumbung SPH biasanya dibuat daripada bahan plastik yang mempunyai lapisan pelindungan apa? Dalam sistem SPH, apa yang kita pasang sebagai dinding bagi mengawal serangan serangga perosak? Dan yang terakhir, soalan yang ke-10, dalam sistem terbuka, apakah yang akan menyebabkan larutan baja menjadi cair? Boleh dapat kan jawapannya? Okey, pandai-pandai semua. Jadi ini adalah jadual yang telah dibuat. Boleh tengok dalam buku teks jadualnya sama. Perbandingan ini kita tengok perbandingan side by side lah, maknanya sebelah menyebelah sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Sistem konvensional ni kaedah tanaman biasa lah, di atas tanah yang biasa. Ini sistem konvensional. Jenis tanaman, apa jenis tanaman yang sesuai dengan tak sesuai. Fertigasi dia sesuai sayur dan buah. Tapi bukan durian sistem konvensional semua jenis tanaman. Okey, yang ni struktur pelindungan hujan SPH, sistem fertigasi pilihan. Boleh ada, boleh tak ada. Konvensional tak perlu. Yang ni awak boleh baca sendirilah. Jaring kala serangga pilihan, sistem pengairan titis dan baja. Yang ni konvensional siram biasa. Air, kalau fertigasi kena air bersih. Konvensional ni dia pelbagai sumber air pun boleh. Modal fertigasi ni tinggi. Tadi awak tengok kos operasi rendah kan, tapi modal awalan awak nak set up ataupun awak nak mulakan kaedah fertigasi ni banyak benda awak kena ada kan. Macam pump air, polybag, awak kena beli kokopit, awak kena beli sekam padi. Jadi modal awalan awak memang tinggi. Konvensional tak ada, awak gali lubang tanam je lah. Kemudian fertigasi ni tapak dia mesti rata. Konvensional tak perlu rata. Lereng bukit pun awak boleh tanam pokok. Tapi kalau fertigasi ni, kalau tempat yang berbukit awak tanam, saya takut bergolek polybag tu ke bawah kang. Fertigasi elektrik mesti ada sebab awak gunakan pump. Konvensional tak perlu. Pengetahuan teknikal juga sangat perlu fertigasi. Konvensional ni perlu tak pengetahuan teknikal? Perlu juga, tapi tidaklah terlalu tinggi sangat. Pengetahuan teknikal tu dia tak terlalu complicated. Macam pengetahuan teknikal dalam fertigasi ni, awak bukan sekadar tahu pengetahuan tentang pokok, awak kena tahu juga pengetahuan tentang sistem fertigasi tu, sistem motor dia, sistem timer dia, awak kena tahu. Keadaan tanah tak penting. Katalah kawasan tu tak subur pun, awak tak pakai pun tanah tu. Tanah tu just untuk awak letakkan polybag awak je sebenarnya. Kalau macam konvensional, awak kena pastikan keadaan tanah tu subur sebab awak nak tanam dekat tanah. Fertigasi kan tanam dalam polybag, gunakan kokopit dan ataupun sekam padi, jadi tak penting pun keadaan tanah tu. Kos operasi ni kos harian awak lah. Maknanya awak setiap hari untuk beroperasi awak punya kebun tu, kalau gunakan sistem fertigasi ni rendah kos operasi sebenarnya, pasal awak tak guna pekerja yang ramai. Tapi konvensional agak tinggi sebab kalau kebun awak luas, awak nak pakai pekerja ramai, awak nak menggajikan pekerja pun ramai. Risiko penyakit untuk fertigasi rendah, konvensional tinggi. Kalau pokok pula, dari segi keseragaman, fertigasi pokok memang sama besar sebab awak baja serentak, dapat air serentak, sama aja. Kalau konvensional ni, kebarangkalian untuk tidak seragam itu tinggi. Okey, banyak dah kita dapat hari ni. Okey,
Saya rasa itu sahaja untuk pelajaran 5.1.1 ni. Nanti kita akan sambung di video yang seterusnya untuk sambungan 5.1.2. Apa 5.1.2 tu? Nanti awak tengok balik kat buku teks tu. Sebab lepas tu kita akan belajar tentang komponen-komponen untuk kita set up. Kita nak sediakan kita punya sistem fatigasi. Sehingga kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih semua.